Buka buku teks buka buku online buka buku teks muka surat 88. Buku teks muka surat 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini kita masih lagi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama di dalam kelas kita pada hari ini. Jadi Ustaz tahu semua anak-anak sekalian daripada pagi tadi dah padat dengan kelas ataupun PDPR masing-masing lah. Walau bagaimanapun kita sebagaimana kita dalam jadual bagi subjek pendidikan Islam ini, setiap hari Isnin, Selasa dan juga Rabu, tengah hari kesemuanya. Jadi walau bagaimanapun tengah hari ini Ustaz agak semua dah cerah mata lah. Kalau pagi-pagi sangat pun pakat tidur pula tak. Jadi walaupun tengah hari kita insyaAllah kita masih lagi mudah-mudahan lah dapat kita menjalankan ataupun meneruskan kelas kita macam biasa. Jadi Ustaz harap semua boleh buka buku teks, di samping boleh juga tengok pada paparan komputer ataupun telefon masing-masing. Mungkin nampak. Baik, hari ni kita nak bincang tentang satu tajuk yang penting, iaitu berkenaan dengan satu satu nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala ataupun al-asmaul husna, iaitu al-hasib. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada baginya nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, yang mana Allah Subhanahu wa taala dia suka kalau kita memohon sesuatu dengan kita menyebut nama-namanya. Jadi salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala ialah Al-Hasib. Jadi kalau kita nak berdoa dengan nama Allah Al-Hasib ini, maka kita sebutlah Ya Hasib, Ya Hasib, Ya Hasib. Begitu juga dengan nama-nama yang lain. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan salah satu yang kita nak sebut hari ini ialah berkenaan dengan Al-Hasib. Jadi kalau kita nak berdoa dengan nama Al-Hasib ni pun boleh. Jadi kita sebut Ya Hasib. Baik. Boleh semua tengok ayat Al-Quran dalam buku teks tu pada muka surat 88. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Jadi Ustaz nak seorang baca ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-86. Jadi siapa yang boleh? Siapa yang nak baca? Surah An-Nisa. Saya. Okey. Iman. Baca kuat lah. Wa iza juyitum Wa iza, tengok molek Iman.
Tengok betul-betul. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Okey, seorang baca maksud, orang lain pula baca maksud dia. Siapa nak baca maksud? Nak baca? Siapa tu? Balkis. Okey, Putri. Maksudnya. Maksudnya, dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap sesuatu. Okey. Ayat Al-Quran ini, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Baik, Ustaz nak tanya tajwid sikit ya, berkenaan yang kita nak Ustaz nak samping kita baca bincang berkenaan Al-Hasib ini, kebetulan kita baca Al-Quran. Jadi saya nak tanya sikit tajwid yang telah kita pernah belajar. Baik. Bi tahiyyatin fahayyu. Di situ ada bitahiyyatin fahayyu. Di situ ada satu hukum tajwid. Jadi siapa nak jawab situ? Bagi Ustaz hukum apa di situ? Apa bertemunya apa? Ni kita belajar dah baru ni minggu lepas. Siapa? Siapa boleh jawab? Jumpa dah tu. Bitahiyatun fahayyu tu. Tahiyatin. Bitahiyyatin fahayyu. Ya. Hukum apa kat situ? Belajar dah tu. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Sebab ya? Apa bertemu apa? Sebab tanwin bertemu dengan huruf fa. Tanwin bertemu dengan huruf fa. Fa ni salah satu daripada huruf-huruf ikhfa. Okey. Lagi satu kita Ustaz ambil. Inna Allaha kana ala kulli syai'in hasiba. Syai'in hasiba. Ada satu hukum tajwid di situ. Lebih satu tapi nak keluarkan satu hukum tajwid di situ. Syai'in hasiba. Ikhfa hakiki. Apa man? Ikhfa hakiki. Salah. Ikhfa hakiki. Pada perkataan ni ya. Syai'in hasiba. Syai'in hasiba. Ustaz baca tak boleh nampak dah. Syai'in hasiba. Izhar haki. Ya. Izhar. Iaitu apa ni? Izhar haki ya. Apa bertemu apa? Izhar haki baris dua tepuk tanwin bertemu dengan huruf ha. Jadi izhar halqi. Bacaannya jelas jangan dengung pula. Ikhfa dengung. Izhar baca dengan jelas. Baik. Habis tajwid ya. Jadi maksud daripada ayat ini, dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat, contohnya beri salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap sesuatu. Ini ayat ini berkenaan dengan ucapan memberi salam. Beri salam ni sunat. Tapi jawab salam ni wajib. Jadi bila orang beri salam, bila sesuatu orang beri salam pada kita,
maka kita balas ucapan salam itu dengan yang sama dengan yang dia ucap ataupun lebih baik lagi. Umpamanya dia beri salam pada kita, Assalamualaikum. Maka paling kurang kita jawab Waalaikumsalam. Ataupun lebih baik Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia beri ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita kena jawab sebagaimana dia jawab dengan begitu sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ucapan salam yang paling sempurna tadilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jawab pun jawab sesempurna itulah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang beri salam penuh, kita jawab penuh. Ada pahala yang besar di situ. Ingat, beri salam sunat, tapi menjawab salam adalah merupakan wajib. Dan ingat, sesungguhnya Allah sentiasa menghitung. Allah kira. Kalau kita beri salam dan kita jawab dengan sempurna ataupun lebih baik lagi daripada apa yang dia berikan, kita kena ingat. Tak merugikan kita pun sebenarnya. Kita beri dengan yang lebih baik lagi, tak merugikan kita. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat menghitung. Boleh pahala belaka. Orang yang beri salam boleh pahala. Orang yang jawab salam pun boleh pahala juga. Dan orang yang paling suka beri salam, ya, orang yang sangat suka memberi salam kepada orang ni, contoh yang paling dekat dengan kita ialah Rasulullah. Rasulullah SAW seorang yang suka memberi salam. Sangat suka beri salam. Bahkan para sahabat tidak akan sempat untuk beri salam kepada Rasulullah. Bila mana bertemu dengan Rasulullah, biasanya Rasulullah dah dulu. Para sahabat ni dah nak beri salam. Dah ke Nabi dulu. Pernah satu kisah, pernah satu ketika, seorang sahabat ni, dia nak beri salam kepada Rasulullah. Dia usaha nak, kalau boleh dia nak jadi orang yang beri salam dulu kepada Rasulullah SAW. Jadi satu hari dia nusuk ataupun dia sorok di belakang pokok ke, di belakang pokok kayu lah, ataupun di belakang semut, dengan harapan bila mana dia nampak Rasulullah tak nampak dia, dengan harapan dia nak beri salam dulu kepada Rasulullah. Itu tujuan dia. Jadi dia pun bila dia menyorok ataupun dia nusuk di belakang pokok ataupun semut, maka lalulah Rasulullah SAW. Bila Rasulullah lalu, maka dia nak beri salam pada Rasulullah. Ketika mana dia nak beri salam, dan ke dia juga, dan ke Rasulullah dulu juga. Ya. Rasulullah nampak dia terus, Rasulullah beri salam. Maka tak sempatlah sahabat tadi, akhirnya Rasulullah juga jadi orang yang pertama beri salam. Sebab itulah kita dalam kehidupan kita, kalau kita nak sebarkan kebaikan ini mudah sebenarnya. Nak menyebarkan kebaikan ini mudah. Salah satu caranya untuk kita menyebarkan kebaikan itu ialah dengan beri salam. Dan ada pahala di situ. Allah Ta'ala kira cara di situ. Allah Ta'ala akan beri balasan apa yang kita lakukan. Itu berkenaan dengan ayat ni lah. Nak ceritakan di sini bahawa Allah ni hitung belaka. Allah ni tengok belaka apa yang kita buat. Tiap-tiap perkara yang kita buat ni, Allah Subhanahu Wa Taala dia akan ambil kira belaka. Tak rugi sikit pun. Nanti kita akan tengok apa lanjutan daripada berkenaan hitungan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas perbuatan kita. Okey, terus kepada muka surat seterusnya, muka surat 89. Baik, pengertian nama Allah Al-Hasib. Saya baca seorang. Siapa nak baca? Siapa nak tahu diri nak baca? Dia siapa nak baca dalam kotak kuning tu? Saya tak. Okey, Ani. Nama Allah Al-Hasib berarti Allah Maha Menghitung
setiap amalan dan perbuatan kita sama ada baik ataupun tidak baik pada setiap masa dan tempat. Setiap amalan dan perbuatan kita akan diberi balasan yang setimpa olehnya. Nama Allah Al-Hasib juga memberi erti Allah Maha mencukupkan keperluan hamba-Nya. Oleh itu, kita wajib beriman bahawa Allah mempunyai nama Al-Hasib dengan meyakini Allah Maha Pemurah ketika memenuhi keperluan hamba-Nya dan Maha menghitung setiap amalan kita. Okey. Pengertian maksud nama Allah Al-Hasib. Kalau kita perhati di dalam pengertian yang dinyatakan di sini, kita boleh ambil dua poin penting. Dua kata kunci penting bagi maksud Al-Hasib. Baik, kita tengok. Nama Allah Al-Hasib berarti Allah Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita sama ada baik ataupun tidak baik pada setiap masa dan tempat. Jadi nak cerita di sini, Al-Hasib ataupun nama Allah Al-Hasib ni, Allah dia boleh hitung apa perkara yang kita buat, sama ada daripada amalan kita ke, perbuatan kita ke, percakapan kita ke, semua perkara, semua yang berkait dengan manusia, Allah Ta'ala boleh hitung. Dalam hati kita pun Allah Ta'ala boleh mendengar. Bahkan Allah Ta'ala mendengar dalam hati kita ni serupa je sebagaimana dia lihat yang zahir. Dalam hati kita Allah Ta'ala boleh dengar sebagaimana Allah Ta'ala melihat pada zahir kita. Mana sama saja. Jadi Allah Ta'ala ni dia boleh hitung semua perbuatan kita, dia boleh hitung semua apa yang perkara yang kita buat, sama ada baik ataupun tidak baik yang kita buat. Setiap masa. Setiap masa. Bila-bila masa. 24 jam. Dan di mana sahaja kita ada. Kalau kita lari masuk lubang cacing pun. Tak. Kita masuk lubang cacing pun. Kononnya orang tak nampak. Allah tetap boleh menghitung apa yang kita buat. Kita pergi nyorok mana pun. Masuk dalam lubang mana pun. Untuk buat sesuatu. Allah Ta'ala tetap melihat apa yang kita buat. Masuk dalam telaga pun. Allah Ta'ala boleh lihat apa yang kita buat. Walaupun kita menyorok macam mana ataupun walaupun kita sembunyi macam mana pun, Allah tetap melihat apa yang kita lakukan. Jadi setiap amalan kita dan perbuatan kita, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala melihat, maka dia akan beri balasan. Balasan yang sepadan lah. Balasan yang setempat yang kita buat. Jadi di situ maksud Al-Hasib di sini maksud dia hitung. Jadi kunci yang pertama, maknanya Allah hitung kita. Menghitung maknanya menghisap pun boleh. Hitung, kira apa yang kita kerjakan. Apa yang kita buat. Hitung ni kira lah. Kemudian yang kedua, nama Allah Al-Hasib juga memberi arti Allah Maha mencukupkan keperluan hamba-Nya. Ini yang kedua. Yang kedua, mencukupkan. Jadi, tadi hitung. Yang kedua ni, Allah Maha mencukupkan keperluan kita. Jadi itulah. Allah ni tempat kita minta tolong. Allah ni tempat kita meminta sesuatu. Dan dialah yang mencukupkan keperluan kita. Apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita hari-hari, dia yang beri. Allah Ta'ala yang beri. Tapi tinggalnya kita cuma minta lah. Minta dan kita berusaha. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala mencukupkan keperluan kita. Mintalah kita nak apa. Allah ni maha kaya. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia maha kaya. Dia boleh memenuhi apa yang kita minta. Dia boleh beri apa saja yang nak diberi kepada hamba-hambanya yang mohon. Sebab itulah kita ni wajib beriman bahawa Allah Taala mempunyai nama Al-Hasib. Dan kita yakin bahawa Allah Ta'ala ni maha pemurah. Dia sangat pemurah. Allah Ta'ala ni sangat pemurah dalam memenuhi keperluan kita sebagai hamba ni. Dalam keadaan dia pemurah dan dia menghitung juga apa yang
apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat hari-hari lah. Contoh pemurahnya Allah Ta'ala ni, kita ni kadang-kadang kita leka tau. Ya, kadang-kadang kita ni banyak kecuaian, banyak kelalaian. Kadang-kadang semayang subuh lewat. Tak, bangun semayang subuh pukul 7.30. Bangun semayang subuh pukul 8. Hari tu kita makan tak? Boleh makan tak hari tu? Boleh makan nasi tak? Boleh. Boleh makan nasi. Boleh minum air. Boleh nyawa macam biasa. Itu pemurahnya Allah Ta'ala. Walaupun kita ni banyak kelalaian, walaupun kita ni banyak buat dosa, tetapi Allah masih lagi beri nikmat kepada kita. Banyak kelalaian kita, banyak kecuaian kita, banyak dosa kita, banyak maksiat yang kita buat, tetapi Allah masih lagi beri nikmat kepada kita. Boleh makan, boleh minum, boleh menghirup udara, boleh menyawa dengan udara Allah Ta'ala beri. Jadi semua ini nikmat Allah, pemurah Allah Ta'ala. Pemurahnya Allah kepada kita sebagai hamba. Okey, baik. Dalil nakli, nama Allah Al-Hasib. Okey, apa maksud dalil nakli? Okey, apa maksud dalil nakli? Suruh siapa? Dalil nakli. Apa maksud dalil nakli? Ayat-ayat Al-Quran. Dalil daripada Al-Quran dan ayat Al-Quran tu betul dah. Mana dalil daripada ayat Al-Quran dan Hadis-hadis. dan juga hadis. Itu dalil nakli, dalil daripada wahyu, daripada Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis Nabi SAW. Baik, okey. Dalil daripada Al-Quran dan hadis, siapa nak baca ni? Siapa boleh baca? Firman Allah Ta'ala. Ini daripada Quran bila sebut firman Allah Ta'ala, ini daripada ayat Al-Quran. Siapa nak baca? Baca dia. Firman Allah Baca ayat Ta'ala. Al-Quran ke? Ya. Ayat Al-Quran tu, surah Al-Imran. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Okay, maksud kan lain pula. Siapa nak? Orang lain baca maksud. Ya, mana dia orang lain dia? Saya. Baca. Okay. Maksudnya, dan ingatlah sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisab. Okay. Dalil nakli daripada surah Ali Imran ayat yang ke-19. وَمَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Jadi maksudnya, dan ingatlah sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Itu maksudnya, maksud dalil situlah. Fa innallaha sari'ul hisab. Sungguhnya Allah Taala ni cepat hisab hisabnya, cepat hitungannya, cepat kiraannya. Jadi maknanya apa yang kita buat semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala ni sangat teliti. Maknanya sangat perincikan apa yang kita pekerjakan, apa yang kita buat hari-hari. Tak boleh nak lari. Tak boleh nak susuk, tak boleh nak sorok apa yang kita buat. Tak boleh nak sembunyi pun. Apa yang kita lakukan hari-hari, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi kalau benda hak maksiat, lagilah kita takut. Benda-benda yang ingkar kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Taala. Ini lagilah kita kena berhati-hati. Okey, seterusnya, muka surat seterusnya boleh tengok. Muka surat 90. Kita ambil segi ya. Yang baru lagi tu kita sambung dengan depan pula. Kita ambil semuka lagi. Okey, muka surat 90. Kesan
meyakini nama Allah Al-Hasib. Apa kesan pada diri kita bila mana kita yakin sungguh Allah Ta'ala tu menghitung. Bila kita yakin sungguh Allah Ta'ala ni boleh beri belaka. Kita ni hitung Al-Hasib ni, kita yakin Allah Ta'ala ni mengira, berkira atau menghitung, mengira apa yang kita buat ataupun menghisap apa yang kita buat ataupun menghitung, dan kita yakin bahawa Allah Ta'ala ini memberikan, mencukupkan apa yang kita perlukan, apa yang kita akan dapat. Kesan dia apa pada diri kita lah khususnya. Jadi baca yang pertama. Yang pertama, siapa nak baca? Orang lain pula tak baca lagi. Siapa yang tak baca lagi? Tengok sikit nama. Afsyam. Tak dengar lagi hari ni. Baca yang pertama, Syam. Afsyam. Ada. Nama Ifan? Ada. Okey, Afsyam tu. Okey, Afsyam. Ada pula. Taki. Taki ada? Taki ada. Ya. Taki. Baca taki sekali nombor 1. Membanyakkan amalan. Okey, yang pertama, membanyakkan amalan. Bila kita yakin Allah Ta'ala ni menghisap, menghitung apa yang kita buat, maka secara automatik akan mari dalam diri kita ni untuk kita memperbanyakkan amalan kita. Bila sebut memperbanyakkan amalan, apa perbuatan ataupun apa amalan yang dianggap ataupun yang kita kebaik. Jadi kita tengok ayat yang sebelah tu Allah sebut dalam Quran yang bermaksud siapa-siapa yang berbuat kebajikan, maka sesiapa yang berbuat kebajikan seberat zarah nescaya akan dilihat di dalam buku amalannya. Walaupun kita buat amalan tu kecil ataupun sikit, tapi nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan beri balasan ataupun dicatat. Kita lalu kot jalan. Kita berjalan, kita tengok sampah duduk di jalan. Ataupun ada batu ke kayu ke duduk di tengah jalan. Kita tak ambil pun, kita kuih kaki je. Kita pun kuih kaki kita, sampah tu pak tepi. Di situ ada kebajikan ataupun ada pahala di situ. Kenapa? Kerana kita telah membuang perkara yang boleh menyakiti orang lain di jalanan. Begitulah sebaliknya kalau kita buang sampah di jalan, dosa. Kalau kita ambil sampah ni, kita sampah yang ada di jalan kita buang ke tepi, boleh pahala. Dan kalau kita membuang sampah di jalan pula pun boleh dosa pula. Ambil sampah tu tahuk tengah jalan, dosa pula. Kita makan, takkanlah kita makan apa-apa, makan aiskrim ke atau plastik aiskrim tu, kita tahuk tengah jalan, dosa tak? Kita nampak simple je, kita nampak kecil je, plastik aiskrim je pun, sampah aiskrim. Tapi sebenarnya perbuatan tersebut dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau kita tahuk tu sampah-sampah, seplastik sampah tahuk tengah jalan. Kalau awak pernah perhati tak, pernah tengok ustaz raja nampak. Biasa orang dia nak buang sampah. Dia nak buang sampah dalam tong sampah, tapi dia letak atas kereta. Dan dia buku sampah dalam plastik hitam. Dalam plastik hitam tu ada macam-macam lah. Ada pamper anak dia, ada perut ikan, ada sisa-sisa makan hak dia makan semalam. Macam-macam lah ada kulit diriang. Musim diriang ni, ada kulit diriang, macam-macam lah, ada tahu. Maka dibungkus dalam plastik hitam, kemudian dia letak atas bonet kereta. Dia letak belakang ke, dia letak depan ke, dia bawa kereta, kemudian sampah tu jatuh tengah jalan.
Siapa hak dia dubuh atas bonet kereta dia ataupun dia tak atas kereta jatuh di tengah jalan. Bila jatuh di tengah jalan, plastik hitam tu koyak. Bila plastik hitam tu koyak tu habis-habislah pamper anak dia dengan dahi-dahi. Kulit dia yang terabur atas jalan. Dengan sisa-sisa makanan, tulang ikan, tulang ayam dah belaka. Jadi dia tak kutip dah. Bila jatuh gitu, dia tinggal gitu je. Ini perbuatan yang dosa yang sangat besar. Nampak macam tu. Tapi dosa yang sangat besar. Telah menyakiti orang lain, menyusahkan orang lain. Siapa nak tolong buang? Kena kereta orang dan sebagainya. Apatah lagi jika sekira dengan perbuatan tohok sampah tersebut, walaupun dia rasa tak sengaja, tapi patutnya dia bertanggungjawab lah untuk kutip semula. Kalulah menyebabkan dia daripada perbuatan dia tohok sampah dia jatuh di jalan itu menyebabkan berlaku kemalangan dan sebagainya, maka dia akan menanggung dosa yang besar lah. Ceritanya bahawa Allah ni dia kira belaka. Hak kecil baik kita buat pun dia kira. Hak kecil jahat kita buat pun dia akan kira juga. Tak terlepas. Okey. Jadi sebab itulah kita ni kena memperbanyakkan amalan. Boleh tengok gambar tu. Gambar yang dalam buku teks tu. Tengok gambar tu. Duduk dalam bas ni. Dalam bas. Duduk berzikir. Itu amalan. Duduk saja-saja. Mulut berzikir. Sebut Allah, Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Tu boleh pahala. Mana sentiasa ingat kepada Allah. Gambar yang kedua, kita tengok. Bantu ibu bapa. Amalan kebajikan tu. Sekarang ni mesti duduk rumah. Tahu? Sambil-sambil kita buat kerja sekolah tu, mak suruh tengok adik. Tengoklah sekejap. Mak suruh lipat baju. Lipatlah sekejap. Mak minta tolong basuh pinggang. Tolonglah basuh pinggang sekejap. Jadi bantu ibu bapa mengikut kemampuan kita lah. Bantu ibu bapa terhadap perkara yang baik. Ya. Tolong mak kita bila mak kita suruh buat benda yang baik. Tapi kalau suruh buat benda yang tak baik, tapi tak munasabah lah mak suruh buat benda tak baik. Jadi, bantu ibu bapa duduk di rumah, tolong ibu bapa. Kemudian, kalau kita di perjalanan, tengok orang dalam kesusahan. Ni amalan juga. Tengok orang jatuh basikal. Dalam gambar tu tengok orang jatuh basikal. Jadi, bantulah dia. Tapi kebanyakan kita bila tengok orang jatuh basikal, kawan-kawan jatuh basikal, biasa buat apa? Amal. Bila tengok kawan jatuh basikal, biasa buat apa? Tolong ke buat apa? Amal? Buat mana apa? Tepuk tangan ke, sorok ke, sebagainya. Ada. Bila tengok kawan jatuh basikal, tolong akak ke tolong sorok dulu? Sorok lu. Sorok dulu. Sorok dulu. Tu dia. Berarti gitu mau. Tengok kawan berjalan-jalan jatuh ataupun jatuh basikal atau apa-apalah. Sebelum tolong tu suka dulu. Tawa dulu. Sorok dulu. Ni salah lah. Sedangkan kawan tu sakit. Kawan tu musibah. Timpa musibah. Awak lagi suka ke dia. Itu satu dosa juga tu. Satu benda yang akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat gambar tu, yang pada gambar tu, menunaikan tanggungjawab sosial. Ini termasuk amalan juga. Menunaikan tanggungjawab sosial maknanya, kalau ada sampah di sekolah, contoh itu gambar sekolah. Kalau sampah, kita nampak, kita berjalan, ketika mana kita duduk di sekolah, kita nampak sampah, maka kita ambil buang lah. Biasanya, bila kita ustaz suruh ambil buang sampah tu, bukan sampah kita. Yalah, bukan sampah kita. Tapi perbuatan kita ambil buang sampah itu, satu perbuatan yang baik, boleh pahala. So, kira lah siapa-siapa dia pun, kita ambil buang. Masa ustaz sekolah rendah dulu, ustaz ingat ke? Masa ustaz sekolah rendah dulu, ustaz ingat apa kala ni? Masa sekolah rendah dulu, pagi-pagi sebelum mula kelas,
Murid-murid diajar untuk membersihkan cari sampah dulu yang ada di sekeliling sekolah ni, ambil buang dulu. Mana dalam masa 15 minit saya ingat masa tu. Ambil kita kutip semua sampah. Maka sekolah kita pun nampak comel. Bila sampah kita buang dengan tempat yang sepatutnya, maka sekolah kita akan nampak bersih dan ceria. Jadi sebab tu kita, kalau masing-masing ada tanggungjawab ataupun berperanan sebagai seorang murid yang baik, maka insya-Allah sekolah kita akan sentiasa nampak comel, nampak molek, bersih, ceria. Itu yang pertama. Okey, yang kedua kita ringkaskan. Yang kedua, okey, siapa nak baca? Yang kedua. Faizatul Husna. Okey, baca yang kedua, Faizatul Husna. Bersegera melakukan amalan kebaikan. Okey, yang kedua, bersegera melakukan amalan kebaikan. Jangan tangguh. Nak buat baik ni jangan tangguh. Nanti dulu, esok esok. Lama-lama, habis gitu je. Jadi nak buat baik ni jangan tangguh. Nak buat baik, terus buat. Bila benda tu baik, maka kita terus lakukan. InsyaAllah kita akan dapat kebaikan. Okey, seterusnya yang ketiga kita ringkaskan. Yang ketiga, okey, baca. Farisha baca, Farisha. Jamia. Ya. Baca. Nombor 3. Nombor 3. Diciptakan neraka sebagai balasan kepada orang yang ingkar. Okey, diciptakan neraka sebagai balasan bagi orang yang ingkar. Ini kita kena yakin juga. Allah Ta'ala buat apa yang kita buat, Allah akan sediakan tempat. Mana Farisha baca mana ni? Nombor 3. Nombor 3. 3 mana tu? Menghargai masa. Kat mana? Muka surat 90. Yang tu lah. Nombor 3 muka 90. 90 lah. 90. Salah dah. Menghargai masa dengan melakukan perkara berfaedah. Menghargai masa dengan melakukan perkara yang berfaedah. Jadi bila kita yakin Allah ni kira apa yang kita buat, jadi kita tak akan membazirkan masa kita. Tak mengsia-siakan masa. Habis. Sebaliknya masa yang ada ni kita nak buat ibadat semua lah. Nak buat benda baik semua. Sebab Allah akan tengok. Jadi masa kita pun berharga. Buat benda baik ni jangan asyik tidur saja. Tidur, main game, tengok kat TV, tu je. Tak boleh lah. Bagikan masa dengan sebaiknya. Jadi orang yang yakin Allah Ta'ala menghitung, maka dia akan menghargai masa yang dia ada untuk buat perkara-perkara yang baik. Okey, yang keempat. Okey, Mak Zahura ni yang keempat. Meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Anda kata kalau kita ada buat dosa, buat maksiat, maka bersegeralah kita meninggalkan kemaksiatan. Ini kita yakin ya. Kita yakin Allah Ta'ala tu menghitung, kita akan cepat-cepat tinggal maksiat. Sebab kita tahu dah, kalau kita berterusan buat maksiat ni, kita takut. Akhirnya takut masuk neraka je kita ni. Jadi kita bersegera meninggalkan kemaksiatan. Sebagaimana kita bersegera buat amal kebajikan, maka bersegeralah juga untuk meninggalkan kemaksiatan. Okey, seterusnya yang kelima. Okey, baca yang kelima. Insyirah. Insyirah. Ada tak? Ada. Ada baca. Bersyukur dengan segala pemberian Allah. Okey, bersyukur dengan segala pemberian Allah. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, kita bersyukurlah walaupun sikit. Sebenarnya tak sikit. Apa yang Allah Ta'ala beri kita ni besar sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita je tak rasa.
hakikatnya segala apa yang Allah Ta'ala beri, kurniakan kepada kita cukup-cukup bermakna. Allah kurniakan kepada kita dengan segala pemberian dia. Kita boleh hidup ni pun satu rahmat besar dah. Boleh hidup. Lepas tu, boleh makan, boleh minum, boleh tidur, ada rumah gitu gini. Ini semua pemberian daripada Allah, bukan mari sendiri. Semua ni Allah Ta'ala beri. Ada kereta. Maknanya banyaknya pemberian Allah. Maka wajib kita bersyukur. Dan akhir sekali yang keenam. Yang keenam. Saya hidup disayangi Allah. Hidup disayangi Allah. Ini yang paling besar sekali. Ya? Bila kita hidup, Allah Ta'ala sayang. Beres lah kita. Kehidupan kita, bila kita hidup atas dunia ni, Allah kasih dengan kita. Allah sayang kepada kita sebagai hamba yang taat, maka semua urusan kita akan jadi molek. Kalau orang yang Allah Ta'ala kasih, orang yang Allah Ta'ala kasih, Allah tidak akan membiarkan dia berada dalam keadaan kesusahan. Orang yang Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala tidak akan membiarkan dia berada dalam keadaan kesulitan. Orang yang Allah Ta'ala kasih, orang ni akan senang hidup dunia dia, senang hidup akhirat dia. Orang yang Allah Ta'ala kasih ni tak semestinya dia kaya. Kasih ni jangan kita, Allah kasih ni jangan kita ukur kepada harta benda. Orang yang Allah Ta'ala kasih, mungkin dia orang susah. Mungkin dia orang yang miskin. Orang yang Allah Ta'ala kasih, mungkin dia orang kaya. Jadi semua keadaan lah. Orang yang Allah Ta'ala kasih ni, mungkin pada orang kaya, mungkin pada orang miskin, mungkin pada orang yang sederhana dan sebagainya. Yang pentingnya kita cari kasih sayang Allah. Bila kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka semua urusan kita akan jadi baik. Semua urusan kita akan jadi molek. Allah kasih kepada kita tak? Bila Allah kasih. Walaupun kita hidup sederhana, tapi kita kasih kepada Allah, Allah kasih kepada kita. Maka kita bersyukur. Tak ada masalah. Tak ada lah rasa nak komplain Allah Ta'ala. Tak ada lah rasa nak bersunguk dengan apa yang diberi, apa yang dikurniakan oleh Allah. Sebab apa? Sebab kita kasih kepada Allah. Dan pada masa yang sama, Allah sayang dan kasih kepada kita juga. Tu. Okey, ni untuk hari ni lah ya. Tak habis lagi, insyaAllah kita sambung hari Isnin lah. Pada muka surat 91 dan kisah Uwais Al-Qarni ya. Pada muka surat 92 insyaAllah. Kita sambung pada hari Isnin ini. Jadi saya mahu ucapkan terima kasih Ustaz dan Ustazah, ucapkan terima kasihlah kepada semua yang meluangkan masa pada tengah hari ini untuk dalam sesi kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat manfaat dan dapat ilmu lah. Ustaz agak tulis sikit pun banyak. Ustaz agak gitulah. Dan jangan lupa isi kehadiran tu lah. Isi dalam Telegram tu ada kehadiran. Tolong isilah ya. Dan Ustaz akan rakaman sesi kelas kita hari ni Ustaz akan masukkan ke dalam Telegram tu. Jadi boleh tengoklah balik ya. Nak ulang kaji balik, boleh nak dengar balik pun boleh tengok balik lah. Itulah. Jadi sekali lagi lah, jangan lupa isi kehadiran itulah yang telah pun Ustazah masukkan dalam grup Telegram tu. Okey, terima kasih semua. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Ustazah, okey, ada nak tambah apa-apa? Ustazah nak tanya, kelatihan kemarin ada ke hak atur? Buat tak? Ustazah harap hak kemarin tu buatlah belakang latihan, lepas tu atau personal pada Ustaz atau Ustazah. Okey. Okey. Terima kasih Ustazah. Okey, terima kasih semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ustaz. Ya, Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. ya.